Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemasyarakatan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput Yang Berhormat Datuk Haji Ilmu Hizam bin Haji Ibrahim. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam perpaduan, salam satu Kuala Selangor. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dasar penswastaan untuk konsesi lebuh raya telah melalui beberapa proses penambahbaikan sejak ia dimulakan pada tahun 1988. Kerajaan dari masa ke semasa sentiasa berusaha untuk memastikan pelaksanaan dasar penswastaan lebuh raya di negara ini memberi manfaat pada rakyat dan dalam masa yang sama memelihara kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini termasuklah berkaitan isu penetapan kadar tol di lebuh raya yang sering menjadi runggutan pengguna. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan mulai tahun 2008 sebenarnya telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk mengurangkan beban tol yang ditanggung pengguna. Keprihatinan kerajaan ini telah diterjemahkan melalui pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan, di mana ia dicapai hasil daripada beberapa siri bengkel dan makmal kerajaan yang telah diadakan serta sesi perundingan dengan syarikat-syarikat konsesi yang terlibat. Antara inisiatif tersebut ialah seperti penangguhan kenaikan kadar tol untuk lebuh raya tertentu sejak tahun 2008 hingga 2013. Penutupan dan pemansuhan kutipan tol pada tempoh masa yang lebih awal berbanding tempoh sebenar perjanjian konsesi di beberapa plaza tol tertentu. Pengurangan kadar tol berbanding kadar sebenar mengikut perjanjian konsesi untuk beberapa lebuh raya tertentu dan penstrukturan semula kadar tol melibatkan perjanjian konsesi bagi lebuh raya di bawah kendalian syarikat konsesi Plus Berhad dan juga kumpulan MTD. Di samping itu, kerajaan pada awal tahun ini, iaitu menerusi hasil daripada kajian makmal kos sara hidup, telah bersetuju untuk menangguhkan kenaikan kadar tol bagi 14 buah lebuh raya yang sepatutnya menerima kenaikan kadar tol pada tahun 2014. Berikutan daripada keputusan penangguhan kenaikan kadar tol tersebut, kerajaan terpaksa membayar pampasan pada syarikat-syarikat konsesi yang terlibat. Anggaran kos pampasan keseluruhan untuk tahun 2014 ialah sebanyak 400 juta. Jumlah sebenar pampasan pada setiap syarikat konsesi hanya akan dapat ditentukan selepas pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LLM melaksanakan proses verifikasi audit terhadap syarikat-syarikat konsesi tersebut. Untuk tempoh jangka panjang pula, kerajaan pada masa kini masih sedang berunding dengan semua syarikat konsesi lebuh raya bagi mengkaji mekanisme yang terbaik berkaitan konsesi lebuh raya, termasuk penetapan kadar tol. Perundingan ini dibuat berasaskan pada konsep menang-menang kepada semua pihak, iaitu kerajaan, syarikat konsesi, institusi pemberi pinjaman kewangan dan juga rakyat keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Yang Amat Kuala Selangor.
Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan kerana menangguhkan kenaikan kadar tol sekitar Lembah Kelang yang sepatutnya dilaksanakan tahun ini. Saya fikir ini merupakan hasil mesyuarat, hasil perbincangan mesyuarat Tanggungjawab khas bagi menangani kos taraf hidup rakyat, terutamanya untuk memastikan mereka terbela. Walau bagaimanapun, saya pasti ini adalah satu mekanisme penyelesaian yang bersifat sementara atau jangka pendek di mana kerajaan perlu mengkaji kadar tol tersebut untuk menghormati perjanjian konsesi yang ditangani untuk terus mendapat keyakinan pelabur serta untuk mengelakkan pembayaran pampasan pada masa hadapan yang boleh digunakan untuk perkara lain yang membawa manfaat kepada rakyat. Saya mohon penjelasan Yang Amat Menteri sebagai satu kaedah penyelesaian. Adakah kerajaan bercadang untuk membeli balik syarikat-syarikat konsesi tol dan seterusnya mengkaji kadar tol untuk mengekalkan atau menurunkan kadar tol yang sedia ada supaya tidak membebankan rakyat? Secara perbandingan, berapakah kos serta apakah kesan-kesan lain pengambilan lebuh raya? Dan untuk perhatian kerajaan, terdapat juga dakwaan bahawa kadar tol mestilah semakin hari semakin kurang kerana jumlah pengguna yang menggunakan lebuh raya bertambah libat ganda dari tahun ke tahun, dan kadar tol sepatutnya semakin hari semakin kurang kerana punya peruntukan yang mengurangkan kadar tol tersebut. Apakah penjelasan kerajaan terhadap dakwaan-dakwaan seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Tiga soalan yang dirangkumkan dalam satu soalan. Pertama, cadangan untuk mengambil alih syarikat konsesi. Kedua, apakah inisiatif untuk mengurangkan kadar tol. Dan ketiga, kadar tol patut berkurangan dengan peningkatan kadar trafik, pengguna trafik. Itu yang disarankan ataupun sebahagian tanggapan pihak ramai sebenarnya. Jadi untuk itu, untuk makluman Ahli Berhormat Kuala Selangor, bagi menjawab soalan sama ada kerajaan akan mengambil alih syarikat, kita kena mengimbangi beberapa perkara. Pertama, keperluan rakyat, kemampuan kerajaan, dan pada masa yang sama kita kena pastikan bahawa apa-apa tindakan kerajaan tidak akan memberi implikasi keseluruhan pada negara kita. Contohnya, kalau kita mengambil alih keseluruhan syarikat konsesi, maka ada kemungkinan tanggapan ini adalah national, kita mengambil alih ataupun nationalizekan keseluruhan syarikat. Maka pada pandangan pelabur, ianya sudah pasti akan menakutkan mereka untuk melabur, sebab mereka akan khawatir kerajaan akan mengambil alih ataupun nationalizekan apa-apa kegiatan yang akhirnya pelabur akan tidak berani lagi untuk melabur dalam di Malaysia khususnya. Untuk itulah kita kena melihat bahawa bila kita memperkenalkan dasar penswastaan negara dulu, ada beberapa tujuan untuk kita membuat dasar penswastaan negara. Pertamanya, untuk kita mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. Kedua, untuk meninggikan kecekapan dan juga menghasilkan penghasilan kerja yang lebih baik, mengalakkan pertumbuhan ekonomi, dan pada masa yang sama kita dapat membahagikan sumber berdasarkan kecekapan yang sedia ada, serta dapat kita mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara dalam pembangunan khususnya dasar ekonomi baru. Dan pada masa yang sama, kalau kita melihat juga soalan kedua, berapakah kos dan sebagainya berkaitan dengan pengambil alihan. Kalau kita nak mengambil alih sesebuah syarikat, bukan saja kos untuk pengambil alihan, tapi dalam keadaan lebuh raya ini, bukan saja kita mengambil alih syarikat itu, tapi pada masa sama rakyat mengharapkan pemansuhan. Jadi dua kos yang perlu dilihat, kos pengambilan dan pada masa sama kos untuk kita menghapuskan tol. Dan ini kalau kita lihat kajian daripada pihak yang telah dilantik oleh EPU, Ernst & Young dan sebagainya, daripada makmal, kosnya begitu besar sekali kalau kita kumpulkan. Dan kalau saya sendiri melihat dengan kos yang begitu besar, kita patut imbangi. Adakah kita patut mengambil syarikat konsesi ataupun lebuh raya, ataupun adakah kita patut menambah baik ataupun memperbanyakkan jalan-jalan persekutuan supaya dapat ditingkatkan sebagai pilihan pada rakyat, sama ada untuk menggunakan lebuh raya,
untuk menggunakan jalan persekutuan ataupun dilabuhkan dalam perkhidmatan awam, misalnya pengangkutan awam. Ini akan memberi pilihan pada rakyat. Yang ketiga, sama ada inisiatif pengurangan kadar tol ini sedang dan telah pun kita laksanakan. Kalau kita melihat daripada yang lepas, kita telah pun menghapuskan sebahagian pada kadar tol di sebahagian lebuh raya, dan ada juga dikurangkan, dan perinciannya sudah pun saya jawab dalam penggolongan tahun lepas. Saya boleh bekalkan lagi yang berhormat pada maklumat-maklumat tersebut. Ketiganya sama ada dengan penambahan pengguna lebuh raya, penggunaan trafik yang bertambah, kadar tol patut bertambah. Kalau kita melihat keseluruhan daripada sekarang ini ada 30 syarikat konsesi lebuh raya. Daripada 30 tersebut hanya 5 sebenarnya yang ada keuntungan, iaitu melalui trafik yang banyak dan sebagainya. Yang selebihnya sebenarnya tidak mendapat keuntungan sebab kadar pengguna lebuh raya itu masih belum mencukupi. Kalau saya ambil contoh PLAS, iaitu sebuah syarikat konsesi yang paling lama, apa yang penambahbaikan yang kita telah lakukan ialah, kalau dulu mereka akan dapat, sebab dia generasi pertama, perjanjian generasi pertama, di mana mereka lah yang pertama sekali membuat dulu, tapi sekarang ini penggunaan trafik itu begitu banyak. Sebab itu mereka diberi tanggungjawab, kalau kesesakan berlaku adalah menjadi tanggungjawab syarikat konsesi itu untuk menambah supaya laluan jalan itu dapat diperbesarkan. Sebab itu kalau kita melihat PLAS Highway, sekarang ini mereka melakukan penambahan lorong-lorong, utamanya di kawasan Damansara dan juga di kawasan Seremban dan Senawang. Itu ditanggung oleh mereka sendiri. Mereka kena labuhkan, memastikan keselesaan pengguna itu. Kalau laluan itu sudah tidak dapat menampung keperluan trafik, mereka kena tambahkan. Itu sebahagian daripada penambahbaikan. Kalau ikut perjanjian awal, kita yang kena bayar, tapi sekarang ini tidak. Syarikat konsesi itu sendiri akan membayar untuk memberi keselesaan kepada para pengguna lebuh raya. Terima kasih, Datuk. Hormat Kepung. Datuk Pengerusi, soalan tambahan. Bilakah 30 konsesi ini boleh ditamatkan di negara ini? Dan apakah pampasan yang akan dihulurkan kepada mereka ini kerana kita mendaulatkan undang-undang untuk tahun 1914 dan juga tahun hadapan? Yang berhormat, daripada Kepung, untuk syarikat konsesi ianya mempunyai tempoh yang berbeza. Bermula daripada tarikh mereka diberi perjanjian, sehingga kan tempoh untuk pembinaan bergantung dengan kos pelaburan untuk membina sesuatu lebuh raya. Sebab itu ada lebuh raya yang jangka hayatnya mungkin 20, 25, 30 tahun, bergantung dengan jumlah pelaburan untuk kita membina lebuh raya, dan juga perundingan mereka dengan kadar pinjaman yang diperolehi daripada syarikat ataupun pemegang-pemegang bond dan sebagainya. Sebab itu dia berbeza. Ada yang kalau kita melihat keseluruhan, sekarang ini kita dah ada lebih kurang 30 lebuh raya keseluruhannya, 30 lebuh raya, dan daripada jumlah tersebut kita ada bahagikan perjanjian dalam konteks generasi pertama, iaitu daripada tempoh 1987 ke 1995. Penambahbaikan dilakukan dalam tahun generasi kedua 1996 ke 2010. Kalau generasi pertama tadi ada 11 lebuh raya yang terlibat. Generasi kedua, di mana penambahbaikan yang telah kita lakukan ada 18 lebuh raya. Dan yang terkini, generasi terkini dengan penambahbaikan yang lebih banyak lagi, ada 2 lebuh raya dan 6 lebuh raya yang dipindah perjanjiannya mengikut supplementary agreement untuk menambah baik segala peruntukan. Contohnya ciri-ciri perjanjian, kalau yang pertama dulu tempoh konsensi adalah antara 23 hingga 33 tahun. Cuma perkongsian hasil tol apabila melebihi jumlah unjuran trafik. Contohnya Grand Saga KL dan Karak serta LPT 1. Generasi yang kedua, perjanjiannya tempoh adalah antara 30 ke 35 tahun.
di mana pengurangan pendedahan risiko kepada kerajaan melalui LOI dikeluarkan untuk land cost capping, di mana level of service, makna level of service itu kalau sudah penuh maka syarikat konsesi sendiri mesti melabur untuk menambah baik, menambah lorong dan sebagainya. Dan juga ada toll review mechanism serta perkongsian hasil toll. Manakala yang kaedah yang terkini perjanjian sekarang ini bukan tempohnya lebih panjang, 45 ke 65 tahun. Ini disebabkan kos dan sebagainya bertambah lagi. Tapi untuk perjanjian ini kita dah perkenalkan apa dipanggil exit clause. Exit clause ini ialah di mana kalau laluan trafik itu kutipan sudah memenuhi jumlah pelaburan mereka untuk membuat highway. Misal kata pelaburan 1 bilion dengan kos pengurusan, dengan kos pinjaman dan sebagainya, mereka dah dapat memenuhi kutipan, maka kita boleh tamatkan perjanjian itu dengan tempoh yang lebih awal, bukan lagi menunggu sampai tamat tempoh perjanjian. Itu dah diperkenalkan dalam perjanjian ini. Sebab itu audit akan dilaksanakan oleh lembaga lebuh raya untuk melihat traffic flow dan sebagainya, di mana report itu akan secara tepat akan diberikan pada LLM untuk kita pantau dan pastikan lebuh raya itu berfungsi mengikut kadar perjanjian, dan kalau mereka dapat memenuhi pulangan maka kita boleh batalkan perjanjian ataupun tamatkan perjanjian itu lebih awal lagi. Ini sebahagian daripada penambahbaikan, dan banyak lagi penambahbaikan yang kita telah lakukan. Untuk senario lebuh raya beroperasi, saya boleh bekalkan pada Yang Berhormat Kepung daripada 30 lebuh raya yang ada, bilakah mula konsesi dan bila tamat konsesi. Saya bekalkan pada Yang Berhormat secara bertulis. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Mansur bin Osman. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Nibong Tebal. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menggariskan keperluan untuk memastikan standard pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia sejajar dengan standard di peringkat antarabangsa, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Cambridge English bagi melaksanakan kajian penanda aras standard bahasa Inggeris di Malaysia berbanding standard antarabangsa. Kajian secara baseline adalah untuk menanda aras tahap bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan di Malaysia dari peringkat prasekolah sehingga ke tingkatan 6 dalam kalangan guru dan juga murid. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kajian tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Cambridge Malaysia Education Development Trust ataupun CMEDT. Kajian yang menyeluruh ini melibatkan murid-murid, guru-guru, bahan pembelajaran, dokumen kurikulum dan juga pentaksiran. Hasil dapatan utama untuk projek Cambridge Baseline 2013 adalah berdasarkan kepada 5 aspek. Untuk maklumat ahli yang berhormat, baru minggu lalu pihak Cambridge telah pun membentangkan laporan Cambridge Baseline Study 2013 kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. 5 aspek daripada hasil dapatan ini, Yang Berhormat Datuk Seri Speaker dan juga Yang Berhormat, iaitu dari segi murid-murid, guru-guru, kurikulum, pentaksiran dan juga bahan pembelajaran. Hasil dapatan dari segi murid-murid adalah seperti berikut. Pertama, didapati tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar di peringkat menengah dan rendah adalah merangkumi pelbagai peringkat pencapaian. Sebahagian besar pelajar tidak pernah ada kemajuan di luar tahap penggunaan asas bahasa Inggeris, dan pelajar-pelajar paling lemah dalam kemahiran bertutur. Pendedahan kepada bahasa Inggeris dikaitkan kepada pencapaian dan juga prestasi dalam kebolehan untuk menguasai bahasa Inggeris secara keseluruhan. Hasil dapatan utama dari segi guru adalah seperti berikut. Guru-guru lemah dalam kemahiran bertutur. Terdapat skop untuk menambah baik pengetahuan pedagogi, terutamanya dari segi amalan pedagogi. Guru-guru memerlukan pelbagai strategi yang berkesan
Guru-guru telah menyatakan bahawa mereka memerlukan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk menambah baik kepakaran profesionalisme mereka. Pemerhatian guru-guru oleh pihak pentadbir tidak efektif. Guru-guru dibebankan dengan kerja-kerja pentadbiran. Daripada hasil dapatan utama dari segi kurikulum adalah seperti berikut. Terdapat beberapa ciri-ciri yang baik, tetapi rangka kerja secara keseluruhan adalah tidak sekata, tidak sejajar dengan piawaian antarabangsa, dan keperluan untuk persempadanan di antara hasil pembelajaran dan penyasaran bahasa dengan tepat serta fokus kepada kemahiran. Hasil dapatan utama dari segi pentaksiran adalah seperti berikut. Tidak sejajar dengan piawaian antarabangsa, penekanan lebih kepada membaca dan menulis berbanding dengan berkomunikasi dan mendengar. Masalah format dan peperiksaan semasa mempunyai impak yang negatif terhadap persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Hasil dapatan utama dari segi bahan pembelajaran adalah style penggredan lemah dan penyasaran tata bahasa kurang memuaskan, dan kekurangan peluang dalam penemuan berpandu dengan izin guided discovery, dan peluang terhad untuk tugas bersepadu dan kerja-kerja projek. Terima kasih, Datuk Seri Ketua. Yang Amat Nibung Tebal. Terima kasih Datuk Yang Tua dan terima kasih Timbalan Menteri. Isu penguasaan bahasa Inggeris memang satu isu yang cukup penting dan signifikan pada bukan saja pada pelajar di peringkat rendah, peringkat sekolah menengah dan juga peringkat universiti, malah untuk negara sekalipun. Daripada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi, memang terdapat kelemahan yang cukup ketara dalam isu ini, isu penguasaan bahasa Inggeris, dan di dua-dua tahap, di tahap pengajaran dan juga di tahap pembelajaran. So itu Datuk Yang Ketua, saya ingin soalan tambahan. Satu, apakah syur-syur yang diberikan oleh kajian Cambridge ini dan sejauh mana tahap pelaksanaan dan keberkesanan pelaksanaannya hingga ke hari ini? Dan yang keduanya, tidakkah ada langsung input daripada pakar-pakar tempatan, contohnya seperti pakar-pakar linguistik di seluruh negara yang ada di universiti-universiti, dan juga majlis profesor yang diwujudkan oleh kerajaan. Sebab kita dapati majlis profesor sekarang ini hanya sekadar memberi kenyataan sokongan kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh, terutama sekali oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Nibung Tebal. Walaupun soalannya lebih dari satu, tetapi soalan-soalannya memang berkaitan, dan saya memahami penuh hasrat hati Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin mengalulukan ketibaan pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, Selangor, dan juga pelajar-pelajar daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Raya Muar, Johor. Yang Berhormat, telah ada 6 syur yang dibentangkan oleh pihak Cambridge. Dan 6 syur yang dibentangkan ini merangkumi nilai-nilai yang telah pun ada dalam anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Mereka telah mendekati 6 daripada 11 nilai-nilai ataupun anjakan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, contoh dalam anjakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini anjakan, memang anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bagaimana ia disangkut pautkan dengan cadangannya? Salah satu cadangan adalah mengubah sistem peperiksaan dan pentaksiran. Ini cadangan dalam anjakan pertama. Anjakan kedua pula memastikan setiap murid pelajar fasih dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan cadangan mereka pula daripada anjakan tersebut ialah menggalakkan murid-murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Mereka telah menggariskan 6 yang mana sehaluan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Anjakan ketiga pula melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan 5, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan anjakan ke-6, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Terhadap cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat,
Saya tidak menafikan kewibawaan dan kebolehan Majlis Profesor Negara. Mereka sentiasa dirunding dalam hal-hal tertentu dan kita menerima baik nasihat mereka dari masa ke masa. Untuk maklumat yang berhormat, apabila program ini akan, bagaimana kita akan melaksanakannya? Satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan untuk menilai segala cadangan-cadangan yang telah diberi oleh jawatankuasa ini ataupun Cambridge International ini. Dan apabila kita ingin mengambil langkah selepas ini, kita akan berbincang. Kita akan membawa pandangan-pandangan daripada Majlis Profesor Negara, bukan saja dari Majlis Profesor Negara, malah daripada badan-badan bukan kerajaan seperti Melta, Page, Majlis Penerataan Standard dan Kualiti, dan semua organisasi-organisasi yang terlibat untuk menambah baik, memperkasa, memartabatkan lagi bahasa Inggeris di negara kita ni. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sejemput Yang Berhormat Datuk Ko Nai Wong. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Alu Gajah. Untuk makluman Yang Berhormat, 70% daripada kes denggi yang dilaporkan berlaku di kawasan bandar. Kejadian ini berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat yang menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan-kawasan perbandaran, dan kurangnya kesedaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan juga telah pun menyebabkan wujudnya tempat-tempat pembiakan nyamuk. Dan penyakit demam denggi ini berlaku disebabkan oleh jangkitan salah satu daripada 4 virus denggi yang disebarkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus tersebut. Dan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Yang Dipertua, bagi tempoh Januari sehingga 23 hari bulan Mac 2014, sebanyak 23,633 kes yang dilaporkan di seluruh negara dan menunjukkan peningkatan sebanyak 314% atau 17,917 kes berbanding dengan hanya 5,716 kes yang dilaporkan pada tempoh yang sama pada tahun yang lepas. Dan untuk makluman Yang Berhormat Alu Gajah, usaha untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes bagi mengurangkan demam denggi ini memerlukan kerjasama dan juga komitmen daripada semua pihak, termasuklah pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pendidikan, Jabatan Penerangan, Jabatan Alam Sekitar, pemaju-pemaju perumahan dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Dan antara usaha-usaha proaktif yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengurangkan kawasan pembiakan nyamuk Aedes adalah yang pertama, kawalan dan pencegahan demam denggi, iaitu merancang, mengatur, melaksanakan aktiviti pemeriksaan melalui unit kawalan vektor PBT. Kedua, menjalankan siasatan ke atas mana-mana kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan. Yang ketiga, menjalankan tinjauan Aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk Aedes. Keempat, menjalankan thermal fogging untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa di kawasan yang tinggi. Seterusnya ialah menjalankan aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk Aedes yang ada. Dan selain daripada itu, Datuk Yang Dipertua, PBT juga turut mengambil tindakan dengan menjalankan siasatan menerusi aduan-aduan awam mengenai kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan dan juga penguatkuasaan. Pihak berkuasa tempatan boleh mengambil tindakan seperti mengeluarkan notis kompaun, penutupan premis atau tindakan mahkamah boleh diambil terhadap mana-mana pemunya premis yang ada yang membiak nyamuk di bawah Seksyen 81C dan G Akta Kerajaan Tempatan 1976, iaitu Akta 171, dan berdasarkan kepada maklumat yang diperoleh daripada 109 PBT sebanyak 1,043,630 premis telah pun diperiksa, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 7,622 kompaun dan 5,016 notis telah pun dikeluarkan sepanjang tempoh 2013 yang membabitkan tempat pembiakan nyamuk. Dan selain daripada itu, Datuk Yang Dipertua, tindakan penguatkuasaan juga akan dilaksanakan secara terus-menerus menerusi peruntukan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, iaitu Akta 154, dengan kerjasama bersama-sama dengan Jabatan
kesihatan di peringkat negeri dan juga pejabat kesihatan di peringkat daerah bagi menjalankan pemeriksaan ulangan, mengeluarkan notis kempang dan juga menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah. Selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama pejabat kesihatan di peringkat daerah juga terus mengadakan aktiviti kesedaran dan pendidikan, iaitu mengadakan kempen kesedaran kepada orang awam, mengaturkan program gotong royong seperti contoh cari dan musnah di kawasan hotspot denggi, dan juga mengadakan pameran kesihatan. Dan dengan penubuhan kombi, iaitu penglibatan masyarakat teramai bertujuan untuk memperkasakan peranan komuniti mencegah mengawal penyakit demam denggi ini, khususnya di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, Kementerian melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun mengadakan dan menubuhkan Jawatan Kuasa Kawalan Denggi di peringkat PBT. Dan walaupun ini adalah merupakan tanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh pihak kementerian melalui pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan juga pejabat kesihatan daerah, Datuk Yang di-Pertua, untuk kita menggerakkan plan strategik denggi peringkat kebangsaan. Namun ia memerlukan kerjasama daripada seluruh masyarakat yang ada bagi memastikan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini dan juga jangkitan denggi ini dapat dikurangkan. Dan saya menggesa kepada rakyat supaya menjaga kebersihan persekitaran dan memastikan tiada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Terima kasih. Yang Amat Dalau Gajah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Tidak dapat dinafikan tanggungjawab dalam memenangi denggi adalah tanggungjawab semua rakyat. Soalan tambahan saya, walaupun langkah-langkah proaktif dan tindakan dan usaha telah dilakukan oleh pihak PBT dan agensi-agensi yang berkaitan, kes melibatkan wabak dalam denggi ini masih terlalu tinggi. Adakah ianya disebabkan oleh sambutan atau sikap manusia atau sikap masyarakat tidak menjaga kebersihan kawasan kediaman serta persekitaran perumahan mereka dan menjadikan salah satu punca utama berlakunya peningkatan mendadak kes demam denggi hari ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang Berhormat nyatakan dalam soalan tambahan itu sebenarnya adalah jawapan kepada soalan tambahan Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, denggi ini satu penyakit yang sukar kita nak kekang penularannya. Dan untuk mengekang penularan denggi ini, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, yang penting ialah sikap dan juga mentaliti masyarakat. Sikap dan mentaliti masyarakat ini perlu diubah daripada sikap acuh tak acuh, sikap sambil lewa, kepada sikap lebih bertanggungjawab dan pentingkan kebersihan. Sikap sibuk tak ada masa, sikap sibuk tak ada masa kerana banyak perkara yang lebih penting yang perlu dilaksanakan. Tak ada masa bukan lagi alasan. Ambil 10 minit daripada masa yang ada dalam sehari seminggu untuk kita kenal pasti dan cari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ini untuk kita hapuskan tempat pembiakan ini, Datuk Yang di-Pertua. Dan keduanya ialah jangan ambil sikap mudah, kerana sebahagian besar daripada masyarakat yang ada pada hari ini, Datuk Yang di-Pertua, mengambil sikap mudah, iaitu kerana denggi ini dia masih lagi tidak ada penawar pada hari ini, Datuk Yang di-Pertua, dan dia boleh menyebabkan kematian. Maka jangan ambil sikap mudah, dan cara yang terbaik ialah mengatasinya dengan pencegahan. Dan saya juga ingin menjawab kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi. Setiap sesuatu yang baik ini, Datuk Yang di-Pertua, bermula daripada rumah. Maka amalkanlah konsep rumah kita adalah tanggungjawab kita, dan tanggungjawab kita adalah tanggungjawab bersama dalam masyarakat untuk kita tentukan persekitaran sehat dan bersih. Dan kita tentukan supaya dengan amalan sikap yang ada ini, maka kita akan dapat bersama-sama membantu kerajaan melalui aktiviti dan juga tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan
untuk kita bentras denggi ini. Dan selain daripada itu, Datuk Yang Di-Pertua, berdasarkan kepada kajian yang telah pun dilaksanakan, mendapati bahawa ramai di antara rakyat Malaysia ini maklum tentang betapa bahayanya penyakit demam denggi, maklum dan tahu tentang betapa bahayanya penyakit ini yang boleh menyebabkan kematian. Tetapi kesedaran untuk melaksanakan tindakan aktiviti pencegahan masih lagi berada pada tahap yang rendah. Jadi saya yang berhormat untuk gerakkan program kombi dan gerakkan program LA21 ini bersama-sama dengan pihak berkuasa tempatan di kawasan, semua ahli-ahli yang berhormat, dan 4 mesej utama kepada orang ramai, Datuk Yang Di-Pertua. 1, dapatkan rawatan segera jika demam. 2, periksalah rumah anda sekali seminggu dalam masa 10 minit. 3, lupuskan sampah secara betul. Dan 4, gunakan ubat untuk hapuskan jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Terima kasih. Kota Melaka. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Yang Mohd Menteri katakan ini satu sikap rakyat atau sikap manusia yang akibatkan ketambahan kes-kes denggi. Saya tidak setuju sepenuhnya. Dari jawapan Yang Mohd Menteri tadi katakan berbandingan dengan tempoh yang sama, peningkatan kes denggi jika banding dengan tahun yang lepas. Dan jika kita banding lagi tahun-tahun yang lepas, saya ingat angka itu lebih tinggi, kerana telah dijawab oleh Yang Mohd Menteri Kesihatan, katakan mungkin ini musim atau cuaca. Soalan tambahan saya, selepas semua usaha dan tindakan oleh kementerian, masih kita tidak dapat kawal kenaikan kes-kes denggi ini. Adakah ini juga bermakna bahawa tindakan dan usaha kita ini masih tidak cukup? Kita tidak boleh hanya salahkan sikap manusia atau sikap rakyat. Saya ingat kita perlu buat kajian lebih dalam. Apakah punca utama dan sebab-sebab yang tertentu yang akibatkan kenaikan ini? Kalau kita hanya tolak semua kepada sikap rakyat, saya ingat ini tak semesti. Bukankah kita dapat buktikan tiap-tiap kes denggi ini akibat dari yang mau Aedes di rumah? Bagaimana saya harap satu penjelasan dari Yang Mohd Menteri. Adakah dari kajian kementerian semua kes-kes denggi ini akibat dari yang mau Aedes di rumah atau di kawasan kediaman sendiri? Sebab kita tidak dapat satu jawapan yang tepat dari kementerian. Saya ingin tanya, selepas usaha dan tindakan, apakah... Okey, Mohd, saya faham. Terima kasih. Terima kasih, Mohd Kota Melaka. Yang Mohd kena faham. Kalau masyarakat, rakyat mengamalkan sikap menjaga amalan, menjaga kebersihan, kalau amalan kebersihan itu berlaku dalam sebuah rumah dalam masyarakat, maka sudah tentulah persekitarannya akan menjadi bersih. Dan bila amalan kebersihan ini diamalkan, persekitaran bersih, tak ada sampah, tak ada tempat pembiakan, tak menjadi dan melarat pembiakan nyamuk Aedes ini. Tetapi apabila masyarakat mengambil sikap lebih kurang, sampah buang merata-rata, dan untuk makluman yang berhormat, sampah haram saja yang dibuang, belum lagi sampah kecil-kecil yang dibuang oleh masyarakat kita, sampah haram saja. Ya, nanti dulu Wabi. Sampah haram ni dia juga menjadi tempat pembiakan. Saya tahu nyamuk Aedes membiak di air yang bersih, dan ada di antara faktor yang menyebabkan di tempat-tempat pembuangan sampah juga menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, kerana ada takungan air bersih yang berlaku. Tak semestinya tempat pembuangan sampah ini, bila sampah dibuang merata-rata YB, tidak berlaku pembiakan nyamuk Aedes. Tumpat adalah seorang doktor, jadi baca dan faham dulu. Dan dia selain daripada
segala aktiviti yang dilaksanakan atas tanggungjawab peruntukan perundangan yang telah pun saya nyatakan tadi, Yang Berhormat daripada Kota Melaka. Yang Berhormat kena bersetuju seperti mana yang saya nyatakan. Sekira amalan menjaga kebersihan ini, menjaga persekitaran supaya bersih dan sehat ini menjadi amalan kepada masyarakat kita, sudah tentu secara tidak langsung ia akan dapat membantu untuk kita membentras tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan daripada kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan, 70% daripada demam denggi ini berlaku dalam kawasan bandar. Dalam kawasan bandar, Yang Berhormat, dia bukan kawasan luar bandar. Jadi kalau dalam kawasan bandar, kalau rakyat mengambil kesempatan 10 minit aja bantu kita periksa kawasan persekitaran, bantu kita periksa kawasan dalam rumah, maka sudah tentulah ia akan dapat membantu pihak berkuasa tempatan membentras tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Kalau Yang Berhormat jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, Yang Berhormat, pihak berkuasa tempatan saja tidak mampu untuk mengatasi penularan penyakit demam denggi ini. Jadi saya harap kepada keseluruhan masyarakat, amalkanlah 4 perkara yang telah saya nyatakan tadi dan bersetuju dengan pendapat saya tadi. Terima kasih. Datuk Speaker, boleh saya tambah lagi satu soalan? Ya, Ketua Raja. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak menambah lagi satu soalan di sini. Kita tidak menafikan tentang faktor peranan masyarakat di dalam menjaga kebersihan. Tapi sedarkah Menteri bahawa ada pihak yang juga perlu pihak apa ni orang kata agensi kerajaan sendiri juga perlu bertanggungjawab. Saya bagi misalan, penduduk boleh menjaga kawasan rumah mereka, tetapi parit-parit yang diselenggara oleh JKR, ya, dan juga sebahagian parit-parit yang diselenggara oleh PBT sendiri tidak bersih. Dan juga faktor fizikal, apabila ada dengan izin stagnation, air tidak mengalir disebabkan parit itu sendiri sudah lari daripada struktur awal, ada yang tinggi, ada yang rendah. Misalnya saya bagi tempat saya di Kelang, bila struktur tu tanah gambut, parit tenggelam ataupun parit sink, ya, dengan izin, jadi menyebabkan air tidak mengalir. Dan pihak-pihak yang berwajib di kawasan-kawasan yang bukan kepunyaan penduduk tidak memastikan ada pengaliran air dalam parit ini. Di sinilah menjadi tempat pembiakan nyamuk juga. Jadi kita tidak boleh menyalahkan semata-mata rakyat. Saya setuju apa yang Timbalan Menteri sebut, tetapi bagaimana dengan JKR yang hanya membersih parit dia 2 kali setahun kadang-kadang. Dan inilah di antara tempat-tempat juga di mana nyamuk membiak. Adakah PBT juga boleh menyaman compound pihak JKR yang tidak membersih parit di bawah persenggaan mereka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Raja. Yang Berhormat, saya bukan menyalahkan rakyat. Saya menjelaskan sikap dan mentaliti masyarakat kita yang ada, yang perlu diubah. Dan Yang Berhormat adalah seorang pegawai perubatan juga. Dan saya yakin Yang Berhormat setuju dengan jawapan yang saya kemukakan tadi. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat, seperti mana yang saya sebutkan dalam jawapan saya terdahulu kepada Alor Gajah tadi, dia adalah merupakan satu gerakan kerjasama bersama, bukan sahaja tanggungjawab kepada pihak berkuasa tempatan, ya, bersama-sama dengan semua jabatan yang ada yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup rakyat. Maka kerana itu, Yang Berhormat, di bawah program LA21, Local Agenda 21 yang telah pun diwujudkan di peringkat pihak berkuasa tempatan, LA21 ini adalah satu program gotong royong sokongan, dan selain daripada itu ialah untuk mengenal pasti apakah bentuk isu-isu yang ada dan untuk kita bentuk pelan tindakan bagi menangani segala isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kota Raja tadi. Dan setakat ini, Yang Berhormat, pihak berkuasa tempatan tidak ada apa-apa masalah kerjasama dan juga sokongan daripada semua jabatan yang berkaitan, kerana jawatan kuasa denggi yang ada di peringkat daerah ini, Yang Berhormat, adalah dipungsikan oleh pegawai daerah, dan pegawai daerah yang akan menyelaraskan kerjasama yang perlu diberikan atas tanggungjawab untuk membentras tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan jawatan kuasa denggi di peringkat daerah ini yang akan memantau segala gerak kerja yang perlu dilaksanakan oleh jabatan-jabatan
yang perlu melaksanakan tanggungjawabnya untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Jadi saya harap Yang Berhormat kepada semua, kita libatkan diri secara total dan secara penuh, bersama-sama gerakan kerja gotong royong dan sebagainya, dan bersama-sama menyertai program Local Agenda 21 ini. Dan saya yakin dengan keterlibatan Yang Berhormat memberikan sokongan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak berkuasa tempatan, menjayakan program Kombi dan LA21 ini, secara tidak langsung dia akan dapat merubah sikap dan juga mentaliti masyarakat yang ada. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif Sabri bin Abdul Aziz. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 4. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat daripada RAUP, berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2013, bilangan sungai yang telah dikategorikan sebagai kelas 1 adalah sebanyak 10 batang sungai atau 2% daripada 473 batang sungai yang dipantau kualitinya oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekian, terima kasih. Yang Marau. Soalan tambahan Datuk Yang Dipertua. Tadi ada laporan akhbar The Star pagi ini, sungai-sungai kita mempunyai sampah 300,000 tan dan sungai di Kelang sahaja ada 77,000 tan sampah. Jadi saya nak tahu soalan tambahan, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memulihkan sungai-sungai yang mati dan mencegah pencemaran dan pengotoran sungai-sungai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat rakan daripada RAUP. Sememangnya saya juga terbaca laporan ini pagi ini, bahawa di Semenanjung saja 300 tan 300 tan sisa pepejal, 300,000 tan ya, 300,000 tan sisa pepejal dibuang ke dalam sungai. Di dalam negara kita pada satu hari 23,000 tan sampah sarap ataupun sisa pepejal terhasil oleh rakyat di negara kita. Jadi mereka ini yang buang sampah sarap di dalam sungai adalah daripada kawasan perumahan dan juga daripada kawasan squatters lah, yang juga memang membuang sampah di dalam sungai. Ada lagi yang disentuh daripada PJ Selatan dulu. Dia mengatakan bahawa ada satu kumpulan yang memaksa orang yang ataupun pemungut sampah untuk melonggok sampah di tebing sungai di kawasan dia. Jadi ini adalah satu permasalahan. Laporan ini adalah laporan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran. Jabatan Pengairan dan Saliran ada membina ataupun membuat bom di sungai supaya sampah sarap ini tidak terus mengalir hingga ke laut. Oleh itu, pemungutan sampah sarap ini adalah dilakukan oleh PBT dan juga Jabatan Alam Sekitar. Selain daripada itu, banyak lagi bahan-bahan lain, lebih-lebih lagi organic waste ataupun bahan-bahan yang beracun yang dibuang dalam sungai oleh kilang-kilang. Jadi ini sememangnya Jabatan Pengairan dan Saliran dan juga Jabatan Alam Sekitar sentiasa memantau perkara seperti ini. Apabila laporan dibuat, laporan ini dihantar kepada pejabat Attorney General ataupun Peguam Besar Negara untuk mengambil tindakan mahkamah.
Ini juga yang kita lakukan. Tetapi yang pentingnya organic waste ini macam air kumbahan, sewage ataupun yang dikatakan air hitam seperti yang dirawat oleh IWK. Ini kalau masuk ke dalam sungai, ianya akan menyebabkan lebih banyak lagi bakteria boleh hidup di dalam sungai itu. Ini yang membahayakan kita. Oleh itu, sungai kelas 1 yang 10 itu di beberapa negeri, kita mesti menjagakannya. Walaupun ianya demikian, bukan saja sungai kelas 1, tapi kelas 2 dianggapkan bersih juga. Di negara kita ada 275 kelas 2 dianggapkan bersih. Jadi kesemuanya sungai bersih daripada segi peratusan adalah 58.1% sungai bersih, yaitu sungai kelas 1 dan sungai kelas 2. Oleh itu kita mesti juga berwaspada dan seharusnya menjaga 275 sungai ini supaya ianya sentiasa bersih. Sekian, terima kasih. Ya Malipis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Saya mohon kemuka soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan soalan alam sekitar. Kita dapati jawapan daripada Menteri sebentar tadi melambangkan punca pencemaran sungai ini adalah datangnya daripada mungkin tangan-tangan manusia sendiri yang membuang sampah, sisa pepejal yang begitu banyak ke dalam sungai, sebagaimana jawapan Menteri sebentar tadi. Tetapi dalam soal ini yang lebih, kalau saya lihat, lebih kepada pencemaran ini berpunca daripada pelomongan-pelomongan yang mana setengahnya kita tak dapat nak kawal secara rapi ataupun secara mendalam. Dan kebanyakan, kalau saya mengambil contoh di negeri Pahang atau kawasan saya sendiri dalam Parlimen Melipis, ia adalah berpunca daripada lombong yang membuat pelepasan waktu-waktu tertentu dengan kadar air yang begitu tinggi ke dalam sungai yang menyebabkan kekeruhan sungai yang begitu teruk sekali. Dan ini yang sukar dikawal dan menyebabkan ada ketikanya terpaksa memberhentikan perkhidmatan air bersih sehinggakan 3 hari, sehinggakan seminggu untuk membekal air bersih ini disebabkan oleh pelombong-pelombong ini juga yang melepas. Soalan saya, bagaimanakah alam sekitar, Kementerian Alam Sekitar boleh menjaga, mengawal keadaan lombong ini yang tidak melepas sesuka hati, sedangkan sudah mesti dalam syarat-syarat pelombongan ini mestilah meletakkan syarat tidak dibenarkan langsung untuk melepaskan kotoran sisa-sisa daripada pelombongan ini ke dalam sungai. Dan adakah pihak kementerian bercadang mengenakan denda yang tinggi kepada mereka-mereka ini yang menyebabkan sungai ini tercemar dan menjejaskan ekopelancongan? Kalau kawasan saya boleh menjejaskan ekopelancongan yang juga nelayan-nelayan sungai yang tidak dapat mencari hasil daripada sungai tersebut. Terima kasih Yang Berhormat daripada Lepis. Datuk Seri Yang di-Pertua, apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Lepis itu tadi amatlah penting kepada kita untuk menjaga kualiti air sungai. Seperti pelombong ini, pelombong yang buat pelepasan, yaitu kelodak ataupun sedimen, membuat air keruh. Tetapi sedimen ianya boleh mengalir jauh ke laut. Betul yang dia cakap tadi, sampai 2-3 hari. Yang kita ini khawatir, Yang Berhormat Nipis
adalah pelumbung ini juga menggunakan bahan-bahan kimia di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pelumbungan, dan jika ini juga dilepaskan ke dalam sungai, maka sungai kita nanti akan mengandungi logam berat ataupun heavy metals. Logam berat nanti kalau dia dah bercampur dengan kelodak dan tenggelam di landasan sungai, ianya akan berada di situ berjuta-juta tahun juga, tidak boleh dipecahkan ataupun tidak boleh dipisahkan, sebab ianya tidak terkena cahaya matahari, maka oxidation tidak berlaku. Oleh itu sememangnya kementerian di bawah Jabatan Mineral dan Geosains memantau aktiviti pelumbung ini. Tetapi kadang-kadang mereka ini buat ini waktu jauh malam atau waktu awal pagi, jika kaki tangan kita tidak berada di situ. Inilah satu permasalahan. Tetapi walaupun ianya demikian, Jabatan Alam Sekitar sememangnya memantau kualiti air sungai dan mengambil sampel air sungai untuk dianalisakan di Makmal. Jika terdapat bahan-bahan yang saya sebut tadi seperti heavy metals ataupun logam berat dan bahan-bahan kimia yang lain, maka ianya boleh dikaitkan kepada aktiviti pelumbung itu, tindakan boleh diambil kepada mereka. Jadi inilah laporan yang sentiasa Jabatan Alam Sekitar buat dan pemantauan oleh Jabatan Mineral dan Geosains juga untuk memastikan bahawa pollutant ataupun bahan-bahan tercemar itu tidak ianya bahan-bahan yang sememangnya beracun. Sekian, terima kasih. Ya, Kulim Bandar Baru. Terima kasih Tuan Speaker. Mak Menteri, saya cuma nak melahirkan rasa keheranan saya. Apa yang diberitahu oleh Lipis tadi, di kawasan saya ni, di Sungai Tengas, dia ada satu kilang sawit yang sememangnya mengeluarkan air toksik ni, air kotor ni ke sungai, sehingga sungai itu dah tak elok dah sekarang ni. Cuma permasalahan saya ni, saya dah berhubung pada alam sekitar. Alam sekitar dah pergi melawat, tapi finding alam sekitar ialah tak ada masalah dengan kilang itu, padahal boleh rasa, boleh bau keseluruhan kampung tu daripada hasil buangan sawit ni. Macam mana saya nak selesaikan masalah ni, Tok Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru atas sentuhan perkara seperti buangan sludge daripada kilang sawit. Ini adalah satu permasalahan. Kita sememangnya boleh mencium bau itu kalau ianya terbuang walaupun di dalam sungai, ataupun mereka seharusnya ada kolam kelodakan sendiri. Sludge ini sebenarnya saya memang menggalakkan bahawa mana-mana kilang kelapa sawit untuk menggunakan sludge ini untuk menghasilkan biogas ataupun gas yang kita manusia boleh guna pakai. Kalau ianya buang di dalam sungai, memang ianya tercemar. Jadi apa yang perlu adalah untuk menjana biogas daripada sludge ini. Itu senang saja. Buat biodigester, masukkan sludge ini di dalam biodigester pada tempoh 24 jam. Tempoh 24 jam biogas pun sudah terhasil, dan kita guna biogas ini untuk masak atau untuk menjanakan bekalan elektrik daripada generator. Yang penting adalah sludge ini. Datuk Menteri, soalan saya ni, saya dah buat laporan kepada alam sekitar. Alam sekitar dah pergi melawat.
tapi alam sekitar punya finding tak ada masalah kepada kilang tu. Jadi apa lagi yang saya perlu buat supaya kilang tu dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Masalahnya alam sekitar dah pergi berkali-kali ni, tapi setiap kali alam sekitar pergi, jawapannya ialah kilang tidak ada masalah dengan kilang tu. Tapi padahal sungai ni dah polluted, bau ni satu kampung dah bau. Apa lagi keperluan alam sekitar ni supaya kilang tu dapat diambil tindakan? Tidak perlulah saya tahu macam mana nak jawab, sebab standard mengikut peraturan Jabatan Alam Sekitar untuk kilang kelapa sawit, standardnya ialah standard B di bawah peraturan air kumbahan, standard B. Di dalam standard B, BOD, biological oxygen demand ialah 50, dan COD, chemical oxygen demand, adalah 100. Bagi saya ini, Yang Berhormat, saya setuju dengan Yang Berhormat Dilipis. Bagi saya ini masih lagi tercemar, sebab seharusnya kita apply standard A. Standard A adalah lebih bersih lagi air. Saya telah pun buat banyak kaji selidik di dalam sungai, dan didapati bahawa kilang-kilang seperti ini, kalaulah sludge itu digunakan pakai seperti mana yang saya sebut tadi, maka rendah daripada tinggi daripada itu standard pun boleh kita mencapai. Jadi inilah kadang-kadang pengilang-pengilang ini, mereka tidak memikirkan macam mana lagi nak menjana pendapatan daripada buangan mereka. Ini daripada buangan sludge. Kalau mereka menjana biogas, bukankah mereka lebih untung lagi kalau mereka jual biogas itu untuk orang kampung masak? Jadi ini yang saya sentiasa promosi, untuk menjana biogas daripada kilang kelapa sawit seperti itu. Sebab sudah ada tauladan di Felda, mereka sudah buat itu. Jadi ini adalah satu langkah yang terbaik untuk kita mengurangkan pencemaran air sungai daripada buangan sludge daripada kilang kelapa sawit. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, dah lebih dah Yang Berhormat, maksimum dah Yang Berhormat. Yang Berhormat Speaker, ini sungai 4 soalan Yang Berhormat, maksimum 4 soalan ya. Yang Berhormat Keningau tidak berada di Dewan pada ketika ini. Untuk soalan nombor 5, seterusnya saya jemput Yang Berhormat Pandan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Menteri, soalan saya soalan nombor 6. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih betul. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pandan. Pembinaan hospital wanita dan kanak-kanak di Hospital Kuala Lumpur adalah merupakan projek Public Private Partnership ataupun PPP. Pembinaan projek ini adalah melalui kaedah perolehan secara tender terhad yang dikendalikan oleh Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri, dan tempoh konsesi ialah 27 tahun. Jadi tidak termasuk 3 tahun pertama, 3 tahun pertama peringkat pembinaan. Betul-betul dari segi bayaran, tahun 3 tahun yang pertama tak bayar apa-apa. Tahun yang kedua bayaran ialah, kalau ikut breakdownnya, bayaran untuk bangunan 106 juta setahun, dan untuk maintenance termasuklah maintenance ini, pelanjaraan segala kebersihan dan juga kekasan di hospital itu sebanyak 44.9 juta setahun, dan asset replacement, pertukaran kekasan yang ada di hospital 18 juta setahun. Betul. Dan skop kerja betul-betul hospital 600 katil lengkap dengan semuanya,
dan termasuk juga 1165 petak kapak betul. Terima kasih. Ya, Pandan. Menteri, soalan tambahan saya ialah mengenai kos itu tadi, kerana pembinaan hospital ini kos keseluruhan untuk bangunan hanyalah 848 juta, dan oleh kerana tender ini dirundingkan secara terus, secara terhad, ia diberikan kepada satu konsortium yang modal berbayarnya hanya RM275,000. Kemudian suntikan modal ini adalah daripada laporan awam di kewangan. Laporan suntikan modal hanya 8 juta. Jadi satu syarikat konsortium yang hanya ada 8 juta mendapat kontrak sebesar itu, dan daripada jawapan menteri tadi, setiap tahun akan dibayar 10.6 juta menteri untuk bangunan, kan? 44.9 juta untuk asset management dan 18 juta untuk facilities replacement. Jadi keseluruhan dalam 75 juta untuk tempoh 27 tahun. Maknanya kalau 10 tahun 750 juta, 20 tahun 1.5 bilion, lebih kurang 1.6 bilion, sedangkan kos hanya untuk membinanya hanyalah 800 juta. Seperti biasa juga, oleh kerana kaedah ini digunakan, kos yang ditanggung oleh rakyat, kalau dulu saya sebut tentang pembinaan UiTM begini juga, sekarang pembinaan hospital pun begini juga, kosnya 2 kali ganda. Jadi soalan saya kepada menteri, berapa lagi hospital yang telah dibina, sedang dan akan dibina yang menggunakan kaedah ini, kerana inilah yang akan menyebabkan kerajaan terus menanggung belanja yang besar tiap-tiap tahun, dan yang akan terus dipotong adalah subsidi rakyat. Betul. Decision yang begini adalah di peringkat lain. Kementerian Kesihatan hanya menerima the end product, betul. Tapi untuk pengetahuan Yang Berhormat, memang ada dirancang untuk membina 10 lagi hospital di bawah kaedah PFI pada peringkat awalnya. Tapi kemudiannya saya difahamkan kabinet telah buat keputusan untuk menarik balik keputusan untuk nak membina cara PFI ini. Jadi maknanya setakat ini tak ada lagi dah hospital yang akan dibina cara ini, betul. Sejemput Yang Berhormat Datuk Yera Osman bin Abdul. Datuk Petua, soalan yang ke-7. Ya, sila Mak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan bersama-sama Malaysia Airport Holding Berhad sememangnya mempunyai cadangan untuk membesarkan bangunan Terminal 3 lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, bagi mengurangkan kesesakan yang disebabkan oleh penambahan bilangan penerbangan. Permohonan berkaitan pembesaran dan menaik taraf kawasan pemakiran pesawat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah telah dikemukakan oleh Kementerian Pengangkutan kepada Unit Perancang Ekonomi pada 30 Jun 2013 untuk dipertimbangkan dalam Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-10. Bagi meningkatkan kemudahan dan keselesaan penumpang, pembesaran ini akan melibatkan pengubahsuaian Terminal 2 yang akan menjadi sebahagian daripada Terminal 3 yang ada sekarang di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Projek pembesaran yang akan dilaksanakan ini dengan sendirinya akan menambah bilangan jumlah pintu berlepas dan pintu ketibaan, iaitu kepada 6 pintu daripada 3 yang ada sekarang, dan penambahan 22 unit pemakiran pesawat ATR, sekarang ada 11, dan seterusnya juga, serta ruang lega yang lebih luas untuk kemudahan ruang kedai, restoran serta pembesaran tempat meletak kereta. Terima kasih. Yang Hormat Pendang. Soalan tambahan saya, Tuan Ketua, memandangkan pertambahan
penumpang yang meningkat begitu mendadak di Subang ini. Dalam tahun 2008 300,000 saja. Kemudian 2012 meningkat kepada 1.4 juta. Apakah cadangan ataupun program kerajaan untuk membina lapangan terbang yang baru di negara kita? Dan yang kedua, semasa pembesaran ini, apakah kerajaan bercadang untuk memindahkan surau lapangan terbang ini yang berada di luar ruang legal penumpang? Jadi penumpang Islam yang nak bersembahyang terpaksa keluar, masuk balik melalui security pemeriksaan keselamatan yang terpaksa berbaris semula. Jadi ini sebagai satu kemudahan yang penting untuk umat Islam. Datuk Yang di-Pertua, untuk lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ini hanya untuk menampung pesawat-pesawat ATR saja, iaitu pesawat turboprop. Dia tidak menggunakan pesawat jet yang lebih besar kerana dianya mempunyai satu landasan runway, dan landasan ini pun berkongsi dengan landasan TUDM. Maka ianya hanya dihadkan kepada kapal terbang kecil dan juga kapal terbang pesawat peribadi. Jadi dan kita pun telah membesarkan KLIA dengan KLIA 2 yang akan kita lancarkan pada 2 Mei ini. Mengenai kemudahan surau, saya akan mengambil kira pandangan yang berhormat dan saya akan menyarankan agar surau dapat dibina di dalam terminal yang akan dibesarkan dalam waktu hujung tahun ini. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago. Datuk Speaker, soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Hormat. Program 6P adalah merupakan inisiatif terbaik yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam menangani isu kemasukan dan keberadaan warga asing secara tidak sah dalam negara ini. Antara manfaat yang dicapai melalui program ini ialah membantu pengurusan pekerja asing adalah seperti berikut. Yang pertama, mengumpul data berhubung jumlah parti yang berada dalam negara. Yang kedua, pengambilan data biometrik dalam proses pendaftaran dapat membantu memantapkan pemantauan dan penguasaan terhadap warga asing sekaligus meningkatkan kawalan keselamatan negara. Ketiga, keupayaan untuk menangani isu pemalsuan identiti dan dokumen perjalanan melalui pendaftaran data biometrik cap jari yang tidak boleh dipalsukan. Memperolehi maklumat serta butiran tentang keberadaan parti mengikut pecahan warga negara, aktiviti ekonomi, umur, jantina dan sebagainya. Kelima, memenuhi segala keperluan pekerja asing sektor-sektor ekonomi melalui proses pemutihan parti tanpa perlu membawa masuk pekerja asing yang baru. Pengutipan levy ke atas majikan yang menggaji parti di mana sebelum ini kerajaan tidak dapat mengutip bayaran levy ke atas majikan yang mengambil parti, sekaligus menjana hasil pendapatan negara. Dan yang ke-7, saringan pemeriksaan kesihatan kepada parti yang diputihkan melalui program 6P. Masa ini program 6P berada dalam fasa yang terakhir, iaitu program penguatkuasaan. Kerajaan telah melancar operasi 6P bersepadu yang diterajui oleh Jabatan Imigresen Malaysia sebagai fasa pertama 1 September 2013 hingga 8 Oktober 2013 dan fasa kedua pada 21 Januari 2014 hingga 11 Mac 2014. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Yang Hormat Keleng. Terima kasih Menteri.
di atas jawapan yang telah diberikan. Saya ada beberapa isu nak bangkit, tapi saya ini satu soalan saja. Masalah yang dihadapi sekarang ialah pekerja-pekerja asing yang telah didaftarkan melalui ejen-ejen yang telah tauliah oleh kerajaan masih ditangkap dan masih dah masuk lokap, dan juga mereka dia subject to arrest and deportation. Itu satu. Kedua, pekerja-pekerja asing ini yang telah didaftarkan melalui ejen-ejen ini masih dalam status irregular ataupun undocumented. Dan ketiga, dalam satu tangan kita masukkan mereka ke dalam penjara, dan tapi on the other hand, dalam tangan yang lain kita membawa pekerja-pekerja asing yang baru datang ke Malaysia. So soalan saya ialah, adakah bolehkah kita mengatakan bahawa 6P telah mencapai matlamat menguruskan situasi ataupun status pekerja-pekerja asing di Malaysia? Sekian, terima kasih. Pada pandangan kerajaan Yang Berhormat, sebenarnya operasi 6P bersepadu bagi tempoh fasa pertama, kedua dan hingga yang sekarang ini dianggap telah mencapai matlamatnya. Walaupun bagaimana masih ada juga sebagaimana yang Berhormat sebutkan tadi, warga asing yang dahulunya menerusi proses outsourcing company yang mana sistemnya telah ditamatkan. Selepas itu apabila didapati bahawa outsourcing company ini membawa mereka ini masuk, belum menentukan kerjaan tertentu untuk diberi kepada mereka ini. Jadi mereka ini berada dalam negara kita, dan inilah menjadi salah satu sebab kenapa operation bersepadu kita laksanakan dahulu. Jadi walau bagaimanapun kerajaan masih meneruskan operasi ini untuk menangkap, mengusir dan mengambil biometrik mereka, dan seterusnya memastikan barang siapa yang berada di negara ini, negara asing, parti yang berada di negara ini, dapat kita kumpul maklumat yang tertentu bagi mereka. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Kuala Lengat. Terima kasih Datuk Speaker memandang terus kepada saya. Soalan tambahan Timbalan Menteri, 6P ini dahsyat. 6P ini menjadi satu sistem yang membolehkan kita mengawal selia bukan datang asing, terutama sekali mereka yang datang secara tidak sah. Walaupun kita ada 6P, tetapi kepadatan penghijrahan mereka ke sini masih berleluasa. Dan kesan daripada yang Timbalan Menteri maksudkan tadi ialah kawal selia itu nampak tidak berjaya. Apakah soalan saya? Apakah langkah-langkah jaminan yang boleh diberikan oleh kementerian dan kerajaan supaya 6EP ini dematerialiskan secara total? Hebat. Pastikan pekerja asing secara tidak sah ini dapat dikawal selia dan tidak mengganggu gugat pekerja tempatan dengan izin mohon jawapan. Terima kasih Polisi. Cantik. Terima kasih Yang Berhormat. Memang saya menerima hakikat bahawa persoalan ini banyak disuarakan oleh masyarakat Malaysia di luar sana berhubung dengan keberadaannya masyarakat parti ini ke dalam Malaysia. Walaupun operation 6P ini kita laksanakan secara berpadu bersama semua polis, immigration, rela, JPAM dan sebagainya, mengambil tindakan bersama di bawah kepimpinan pihak immigration, tapi kemasukan rakyat asing ke Malaysia terus juga berlaku, menerusi sempadan-sempadan yang kita boleh diboloskan, umpamanya mesti air daripada Indonesia, dan juga menerusi sempadan kita dengan Thailand daripada Myanmar. Jadi perkara ini masih terus berlaku Yang Berhormat. Jadi itulah kenapanya operation 6P ini, operation untuk mengusirkan masyarakat asing ataupun parti ini daripada Malaysia perlu diteruskan supaya tidak
mengambil alih pekerja-pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh masyarakat tempatan. Tapi dalam masa yang sama, Yang Hormat, kita juga perlu mendorong masyarakat tempatan mengambil alih pekerja-pekerja yang mereka patut ambil alih, jangan diserah bulat-bulat dengan pihak kerja asing. Jadi masyarakat perlu, termasuk Yang Berhormat sendiri, membantu kerajaan dalam sudut ini. Terima kasih, Yang Hormat. Sejemput Yang Berhormat Datuk Haji Syabuddin bin Yahya. Datuk Speaker, soalan nombor 9, soalan saya. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Logo. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pegawai perkhidmatan pendidikan perlu memenuhi semua syarat-syarat umum dan khusus bagi urusan pemangkuan ke grade DG 32 dan juga grade DG 34 seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran ataupun LK3P. Syarat-syarat tersebut termasuklah mempunyai pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu mengikut kesesuaian kekosongan jawatan kenaikan pangkat seperti berikut. Bagi bidang umum, BU, pengisian di sekolah kebangsaan. Yang kedua, dalam bidang Cina, BC, pengisian di SJKC. Dan ketiga, bidang Tamil, BT, pengisian di sekolah SJKT. Oleh yang demikian, syarat kelulusan bahasa Mandarin merupakan syarat khusus dalam urusan pemangkuan bagi mengisi jawatan guru besar grade DG 32 dan grade DG 34 di SJKC. Terima kasih, Datuk Seri Ketua. Yang Matasi Guru. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan tambahan saya ialah, bolehkah pihak Menteri menerangkan apakah ukuran ataupun tahap ukuran bagi kita mengukur kelulusan atau kelayakan yang diperlukan sebagai syarat untuk membolehkan seorang itu dikatakan memiliki keupayaan dari segi bahasa Mandarin, bahasa Inggeris dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua ialah apakah kerajaan juga bercadang untuk menetapkan syarat penguasaan bahasa Inggeris juga sebagai keutamaan selain daripada syarat wajib bahasa Melayu kepada semua guru-guru besar dan pengetua semua jenis sekolah yang ada di Malaysia. Sebagai contohnya, kalau kita katakan syarat untuk menjadi guru besar ataupun pengetua, guru besar di sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun guru besar di sekolah jenis kebangsaan Tamil, maknanya mesti tahu tentang bahasa mengikut aliran sekolah yang berkenaan. Tapi adakah bahasa Inggeris juga akan dijadikan sebagai satu syarat yang akan diukur selain daripada mewajibkan bahasa Melayu sebagai satu kewajipan teras? Jadi bermakna di sini bagi menjawat jawatan guru besar, malah untuk menjadi pengetua bagi sekolah-sekolah lain juga, sekurang-kurangnya setiap pegawai yang berkenaan, pegawai pendidikan yang berkenaan mesti mengetahui ataupun mempunyai satu ukuran pencapaian dari segi penguasaan bahasa Melayu. Dan yang kedua adalah bahasa mengikut aliran sekolah yang yang di mana dia akan ditugaskan. Dan yang ketiga ialah bahasa Inggeris, itu juga menjadi sebagai satu keperluan. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk meletakkan syarat tersebut supaya kualiti pengurusan dan pentadbiran di peringkat sekolah akan lebih dapat dipertingkatkan lagi, malah hubungan di antara pengetua atau guru besar dengan masyarakat dan waris akan lebih lancar apabila mereka mempunyai kemahiran berkomunikasi yang cemerlang. Dan sekarang ini saya rasa tidak sukar kalau kita nak memilih pegawai-pegawai pendidikan yang berkeupayaan sedemikian rupa, kerana banyak pegawai-pegawai pendidikan kita yang sudah mempunyai tahap-tahap kebolehan yang sedemikian. Yang akhir sekali saya nak mendapatkan penjelasan daripada Menteri, apakah langkah-langkah yang dibuat untuk improve dengan izin penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil kepada pihak pengurusan utama di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Logo. Tahap ukur kelulusan itu memang ada. Kalau saya tidak baca agak terperinci, mungkin mengambil masa yang lama. Saya boleh berkongsi maklumat ini kepada Yang Berhormat
kemudian secara tulis ataupun secara peribadi. Tapi bagaimana untuk maklumat terusnya, maklumat yang berhormat, prestasi di antara penilaian untuk memangku jawatan ini ialah prestasi perkhidmatan kerja cemerlang, dan kita perlu lebih kurang lebih daripada 90% daripada pencapaian tersebut. Mereka juga wajib mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia SPM dan juga pengalaman dalam pentadbiran, contoh penolong kanan, ketua panitia dan sebagainya. Kita juga telah menetapkan bahawa sekarang mereka wajib menghadiri NPQL ataupun dengan kata penuhnya adalah National Professional Educational Leadership. Ini di antara keperluan-keperluan. Kita akan terus memastikan guru besar ini fasih dalam bahasa-bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris, kerana ini merupakan di antara cara-cara bagaimana kita nak menambah baik. Seperti mana setelah menjawab soalan kedua tadi yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Nibong Tebal, kita akan terus memastikan bukan saja murid-murid tapi guru-guru juga diberi pendekatan yang lebih baik dan lebih efektif untuk menambah baik penguasaan bahasa mereka. Terima kasih Datuk Seri. Yang Mata Marloh. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh mengenai program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan NQPEL yang diadakan selama 5 bulan di Institut Aminuddin Baki. Program ini disifatkan sebagai satu proses penelitian penapisan yang teliti dan juga untuk memilih dan menempatkan pengetua yang berprestasi tinggi di setiap sekolah. Jadi praktis yang diamalkan sebelum ini, pencalonan jawatan tersebut adalah berdasarkan kepada cadangan pengarah bahagian dan juga pengarah Jabatan Pendidikan Negeri serta diluluskan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran. Jadi oleh itu saya ingin mendapatkan penjelasan, adakah kriteria pemilihan pengetua dalam program NQPEL ini berbeza dengan kaedah pelantikan sebelum daripada ini, dan adakah semua calon yang menduduki program NQPEL ini perlu ditapis oleh pengarah JPN ataupun bagaimana keadaan pelantikan itu? Terima kasih Yang Berhormat Merloh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Prosesnya ialah yang pertama, mereka memerlukan pengalaman lebih kurang 10 tahun untuk melayakkan diri mengambil bahagian dalam kursus tersebut, dan mereka juga kalau boleh ada pengalaman dalam hal ehwal pentadbiran di persekolahan, dan mereka boleh terus memohon kepada IAB, dan juga satu proses temuduga akan diadakan oleh IAB. Memandangkan soalan ini Yang Berhormat minta lebih maklumat, saya boleh memberikan maklumat secara terperinci kepada Yang Berhormat kemudian. Terima kasih Yang Berhormat. Sejumpa Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai. Terima kasih. Soalan saya nombor 10. Ya, sila Yang Maha Menteri. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Ceras. Kementerian Kesihatan hanya mengumpulkan data discharge dari hospital berdasarkan diagnosis dan tidak menunjukkan tahap kritikal sesuatu penyakit. Mengikut data KKM, 10 sebab kemasukan utama di hospital KKM berdasarkan diagnosis semasa discharge pada tahun 2012, kerana 2013 belum finalize lagi angkanya, Tuan. Kalau ikut yang angka 2012, ada ambil yang 10 yang paling ramai, paling banyak. Yang pertama adalah penyakit berkaitan obstetrik dan kelahiran, 401,752. Penyakit yang berkaitan sistem pernafasan, 162,059. Kecederaan, keracunan atau masalah disebabkan oleh faktor luaran, 120,881. Penyakit berkaitan sistem jantung dan peredaran darah, 111,040. Masalah yang terjadi selepas kelahiran, 111,006. Jangkitan kuman dan penyakit yang disebabkan oleh parasit, 100,337. Penyakit berkaitan dengan sistem pencernaan ataupun
usus ya Tuan-Tuan, 71,779. Penyakit berkaitan sistem genitourinary, penyakit buah pinggang dan sebagainya, 65,825. Penyakit faktor-faktor yang mempengaruhi status kesihatan dan hubungan dengan penyakit kesihatan, perkhidmatan kesihatan, 53,536. Dan penyakit barah betul 49,055. Yang mati ini yang Muhammad minta juga angka yang mati. Penyakit berkaitan sistem jantung dan peredaran darah yang meninggal pada 2012 7,241. Penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan 5,515. Jangkitan kuman dan penyakit yang disebabkan oleh parasit 5,036. Barah 3,415. Kecederaan, keracunan dan atau masalah disebabkan oleh faktor luaran 1,509. Penyakit berkaitan dengan sistem usus 1,486. Penyakit berkaitan sistem buah pinggang 1,225. Masalah yang terjadi selepas kelahiran 1,006. Lain-lain 547. Penyakit berkaitan sistem saraf 512. Betul yang kena dengan jumlah katil. Matlamat Kementerian Kesihatan adalah meningkatkan bilangan katil secara berperingkat untuk mencapai nisbah 2.5 katil untuk tiap-tiap 1,000 penduduk mulai rancangan Malaysia ke-10 bagi memenuhi keperluan rakyat. Bagi tahun 2010, bilangan katil di hospital KKM secara keseluruhan adalah sebanyak 37,793 buah katil dan nisbah katil pada untuk 1,000 penduduk adalah 1,333. Ini tak ambil kira jumlah katil di pihak swasta. Kalau ikut campur dengan pihak swasta, ada jumlah katil pada 2010 ialah 50,976 dan nisbah jumlah katil semuanya kepada 1,000 penduduk ialah 1.79. Bagi tahun 2012, jumlah katil 38,994 dan kalau ikut jumlah juga kalau ambil kira dengan swasta 52,897 dan jumlah nisbahnya ialah 1.80 nisbah katil kepada 1,000 penduduk tadi betul. Terima kasih. Ya, setakat itulah sesi pertanyaan bagi jawab lisan untuk pagi ini. Usul untuk